Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kita sambung lagi dengan topik yang seterusnya, iaitu penggunaan alat pengukur yang lebih jitu. Okay, kita pergi kepada alat pengukur yang lebih jitu. Okay, alat yang pertama yang perlu kamu kenali penggunaan alat pengukur yang lebih jitu ialah yang dikenali sebagai angkuk vernier, ya, untuk mengukur panjang. Okey, tengok. Angkuk vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman sesuatu objek. Bahagian terkecil bacaan angkuk vernier ialah 0.01 cm. Maksudnya di sini ialah lagi kecil nilai, lagi jitulah kita akan dapat nilai bacaan yang tepat. Oleh itu, angkuk vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris yang hanya dapat mengukur dengan bacaan terkecil sehingga 0.1 cm ataupun 1 mm sahaja. Kalau tengok beza tak? Kalau pembaris 0.1 cm ataupun 1 mm. Tetapi kalau kita guna angkuk vernier, kita boleh dapat bacaan sehingga 0.01 cm ataupun 0.1 mm. Lagi kecil jumlah dia berbanding dengan menggunakan pembaris. Okey. Ini antara contoh alat pengukur vernier. Okey, alat pengukur vernier. Okey, tengok di sini. Bagaimana kita nak baca alat pengukur vernier ni? Okey, kita nak baca alat pengukur vernier ni. Okey. Okey, kita nak baca alat pengukur vernier ni, kita akan tengok di dalam kotak ni. Kita akan tengok di dalam kotak ni. Okey, bukan kita tengok di sini. Di sini bukan, kita akan tengok bacaan di dalam kotak ini. Okey, kalau kamu perhatikan, kita ada dua bacaan. Okey, betul tak? Dua bacaan. Satu di atas ni, satu di bawah ni kan. Okey. Bagaimana kita nak baca bacaan dia? Mula-mulanya ialah kita baca yang di atas ini dahulu. Kita baca yang di atas ini dulu. Selepas kita baca yang di atas ni, barulah kita akan baca berada yang di bawah ni. Okey, macam tu. Okey. Apakah bacaan ni? Okey, kalau kita tengok 3. Okey, kalau bacaan dia mula dengan 3, kita tengok titik dia berakhir dengan kosong. Berakhir dekat kosong yang ni, itulah bacaan dia. Maksudnya 3.2. Okey, selepas kita baca yang 3.2 ni, barulah kita baca yang di bawah dia pula. Di bawah dia pula bagaimana kita nak baca? Kita tengok garis yang bertembung lurus. Maksudnya dia segaris. Dia segaris. Yang contohnya yang ni. Yang ni dia segaris. Bila dia segaris, barulah kita boleh baca dia. Jadi berapa bacaan nilai segaris ni? Kita mula daripada 0, 1, 2. Maksudnya kalau yang bacaan bawah ni nilai dia 0.02. Ingat, yang ni nilai bacaan dia 0.02. Kalau yang ni 3.2. Jadi berapa bacaan dia? Kita jumlahkan dia. Kita tambahkan dia. Ni kita tambahkan dia bacaan dia. Jadi bacaan yang di atas tadi, bacaan yang berada di atas tadi akan, ini bacaan di atas. Okey. Bacaan yang berada di atas. Manakala yang ni bacaan yang berada di bawah dia. Yang tu. Okey, so jadi jumlah dia berapa? 3.22 cm. Begitulah kita nak baca dekat angkuk vernier ni. Okey. Ralat sistematik disebabkan oleh pengukuran menggunakan alat pengukuran yang kurang tepat. Contohnya, terdapat ralat sifar pada alat pengukur, ralat yang disebabkan oleh orang melakukan pengukuran atau faktor persekitaran. Apakah yang dimaksudnya? Di sini ialah
berlaku bacaan yang salah. Okey. Contohnya ni, sebelum kita nak mengukur sesuatu benda menggunakan angkut vernier, kita cek dulu dia punya ralak sifar. Okey, kalau ralak sifar ni bermaksudnya bacaan dia betul. Dalam kedudukan yang betul, bagaimana kita nak tahu dia? Okey, bagaimana kita nak tahu dia? Garisan kosong yang ni, garisan kosong ni dia berada lurus. Berada lurus. Kalau yang ni, dia berada di keluar sikit. Okey, cikgu besarkan sikit supaya nampak dengan lebih jelas. Cikgu besarkan sikit. Sekejap okey, alright. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, alright. Ni. Ni. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Oh, silap. Sorry. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey. Alright. Ni. Kalau kamu tengok ini kan. Okey, kalau dia ada ralak sifar ni, dia lurus betul-betul. Dia lurus kan. Kalau ralak sifar positif, dia terlebih satu. Bagaimana kita nak baca dia? Kita baca dari tanda kosong. Okey, kosong yang ni, tanda kosong yang ni, sampai kepada mana skala yang lurus dia ni. Laras yang segaris dengan dia ni. 1, 2, 3 yang ni. Okey, yang ni. Maksudnya dia ralak sifar positif 0.03 cm. Itu ralak sifar dia. Ralak sifar positif dia. Manakala kalau masuk ralak sifar positif ni, kalau kita ukur dia, kita kena tolak 0.03 ni. Contohnya kalau bacaan 3.22 kita tengok. Sebab dia ralak positif, kita kena tolak dia 0.03. Itu maksud dia. Bila kita tolak dia, barulah kita akan dapat bacaan yang sebenar. Okey. Manakala kalau ralak sifar negatif, maksudnya ialah kosong ni berada di belakang dia. Contoh ni berada belakang ni. Kalau sifar yang positif ni, kosong yang ni berada di depan kosong. Yang ni di belakang kosong yang di bawah dia ni. Okey, jadi bagaimana kita nak baca skala dia ni? Okey, berapa dia punya ralak dia? Kita bermula start daripada yang 10 ni. Pada tanda 10 ni. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ni kenapa yang ke-6? Sebab dia lurus. Dia berada dalam garisan yang lurus. Maksudnya dia 6. Maksudnya dia negatif 0.06. Itu kita perlu kamu kenai. Ingatlah. Alright. So itu cara dia. Okey. Tengok. Okey. Ni. Okey. Saya boleh ingat, untuk menentukan ralak sifar positif, ralak sifar dibaca dari tanda kosong pada skala vernier. Untuk menentukan ralak sifar negatif, ralak sifar dibaca dari tanda 10. Kalau sifar positif tadi, dia kita baca dekat tanda kosong. Kalau sifar negatif, kita tengok pada dekat bacaan nombor 10. Okey, seterusnya. Okey. Ni. Untuk mendapatkan bacaan sebenar ralak sifar, perlu diambil kira bacaan sebenar yang ni. Okey, tak ni. Bacaan sebenar, ini formula dia. Bacaan sebenar angkut vernier ralak sifar. Kenapa cikgu kata yang ni kena tolak? Sebab tambah bertemu dengan tolak jadi tolak. Yang ni tolak bertemu dengan tolak akan menjadi tambah. Itu maksud dia di sini supaya kamu fahamlah. Alright. Contohnya tadi cikgu tunjuk sekali lagi kan. Okey, kalau yang ralak sifar positif ni, dia ralak dia 0.03. Okey, maksudnya bacaan dia sebenar dia bacaan dia ralak dia 0.03. Okey, cikgu tulis sini 0.03. Okey. Kemudian dia positif kan. Kita kurungkan dia macam ni. Okey, kemudian tolak dengan
bacaan kita ukur contohnya 3.22 tadi. Okey. Okey. Bila tolak bertemu tambah, dia akan jadi tolak. Macam tu. Maksudnya 322 tolak 0.03. Contohnya kalau dia orang kata apa? Kalau 0.06. 0.06. Okey. Tolak kan? Okey. Dan untuk kurungan dia, kemudian tolak, bacaan dia kita ukur tiba-tiba dapat 3.22 juga contoh dia. Okey, maksudnya di sini okey, bila tolak bertemu dengan tolak, dia akan jadi tambah. So 3.22 tambah dengan 0.06, dapatlah jumlah nilai yang sebenar. Okey. Alright. Seterusnya, tolak skru mikrometer pula. Okey, tolak skru mikrometer. Okey, macam ni bentuk dia. Dia ada rahan, dia ada pengunci, dia ada skala vernier dengan skala utama. Kita tengok pula ini. Tolak skru mikrometer digunakan untuk mengukur ketebalan diameter objek kecil seperti kertas, rambut dan lain-lain. Bahagian terkecil bacaan tolak skru mikrometer ialah 0.001 cm ataupun 0.01 mm. Nilai dia lagi kecil supaya apa? Supaya dia adalah untuk kegunaan bagi mengukur objek-objek yang kecil, dan dia lagi jitu daripada angkut vernier. Sebab apa? Bacaan dia sampai 3 0.01 cm ataupun 0.01 mm. Okey, sebab dia lebih jitu berbanding dengan pembaris tadi dan juga angkut vernier. Okey, bagaimana pula kita nak baca tolak skru mikrometer ni? Okey. Skala vernier mengandungi 50 bahagian. Satu sengatan dia, skala vernier ni 0.01 mm. Tengok, bila kita baca, kedudukan mata kita mesti lurus juga, sejajar Okey, sejajar dengan yang ni, serenjang, kata serenjang kan. Okey, biar lurus, tak boleh macam ni. Okey. Tengok bacaan dia macam mana. Okey, bacaan dia pula macam ni. Sama juga dengan angkut vernier. Kita perlu tambah dia kan. Okey, bacaan yang ni, contohnya skala utama dia 3.50. Okey. Kemudian kita tambah lagi dengan bacaan yang kat belakang ni 0.38. Kenapa 38 ni? 35 kan? 36, 37, 38 dia lurus betul-betul dengan yang garisan yang ni. Dia lurus betul-betul. Kalau bertemu lurus macam ni, itulah bacaan dia. Okey, kalau yang ni sebab apa? 3 dia ada 5, melepasi 5, angka 5 di sini. Biasanya kalau dia kecil ni kira 0.5. Okey, 0.5. Jadi bacaan dia 3.5. Jadi yang belakang ni kita akan baca yang di sini. Okey. Tengok. Ralak sifar skru meter ni dia pun ada juga. Boleh ditukar apabila rahan tolak skru mikrometer ditutup sepenuhnya. Kalau kamu tengok yang ni. Okey, nampak yang ni ralak sifar. Dia okey, tak ada masalah. Kalau ralak sifar yang positif, maksudnya kosong ni terlebih 1. 0.01. Kalau ralak negatif, kosong ni dia berada di bawah. Kosong di atas, dia berada di bawah yang ni. Kalau yang ni kosong berada di bawah, yang ini berada di atas. Kosong di atas, yang ni kosong berada di bawah. Maksudnya kalau kosong berada di bawah ni, dia adalah ralak sifar positif. Kalau kosong berada di atas ni, dia adalah ralak sifar negatif. Jadi bacaan dia pun sama juga dengan angkut vernier tadi. Kalau kita nak kira bacaan tolak skru mikrometer, tolak ralak sifar. Bila tolak bertemu dengan tambah, akan jadi tolak. Tolak bertemu dengan tolak akan jadi tambah. Itu cara bacaan dia, cara nak kira dia. Okey. Kemudian kita ada pula angkut vernier. Yang ni angkut vernier yang digital. Okey, angkut vernier yang digital. Okey, yang ni digital. Okey, tolak skru mikrometer digital. Okey, tengok ni. Ini menyukat jisim
menggunakan digital. Okey. Penerimaan digital mengukur bacaan sisnya dengan lebih jitu dan tepat berbanding dengan yang biasa ni. Kemudiannya kalau menyukat masa pula, kita menggunakan yang jam randik digital ni lagi tepat. Sebab apa? Dia ada nilai angka yang dekat belakang ni. 2797 contohnya ni. Okey, jam randik digital lebih tepat daripada jam randik biasa kerana dapat mengukur masa sehingga 0.01 saat. Manakala jam randik biasa dapat mengukur hanya sehingga 0.1 saat saja. Menyukat suhu, dia juga lagi digital sebab kita boleh baca dengan suhu 0.1 darjah Celsius. Ini menyukat suhu digital. Arus elektrik sama juga. Kita boleh baca dengan nilai elektrik 0.01 ampere. Okey. Alright, itu sahaja untuk hari ini. So, kamu boleh tengoklah. Sebab nanti kalau kita ada berpeluang dekat jumpa di sekolah nanti, kita akan boleh buat dah dengan ni menggunakan aktiviti 1.8. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.